Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, apa khabar semua peminat-peminat emas yang sedang menunggu-nunggu Facebook Live saya pada pagi ini? So, hai, apa khabar semua? First kali, sila berikan komen. Yang pertama, anda menonton Facebook Live saya daripada mana? Datang hari ini nak belajar topik menarik, emas sebagai talian hayat terbaik untuk anda. Tajuk pagi ni memang best ah. Sebab uh, sejarah telah menunjukkan kepada kita bahawa emas adalah talian hayat yang terbaik bukan setakat untuk individu, malah kepada negara. Tuan-tuan, saya nak share dengan tuan-tuan beberapa cerita menarik tentang kehebatan emas, macam mana emas membolehkan individu boleh bangkit balik, negara boleh bangkit balik. So, saya nak minta tuan-tuan sila tagging kawan-kawan, sila share, bawa ramai orang datang untuk belajar ilmu mahal ini ilmu emas. Okey, nak ucap hai dulu. RT Champion Muhammad Nur Haris, apa khabar? Fazlin Abbas daripada JB. Okey, apa khabar Lin? Rosie Paul daripada Borneo. Okey. Raihan Yusof daripada Negeri Hang Tuah, Negeri Melaka. Tuan-tuan, saya bersiaran daripada Melaka, tuan-tuan. Melaka baru saja lepas hujan. Pagi tadi hujan lebat, sekarang dah okey. Hujan lebat, matahari dah keluar, tetapi PKP masih lagi berlangsung di Melaka. So, tuan-tuan stay at home, stay safe at home sambil kita belajar ilmu mahal pada hari ini. Okey, sementara menunggu, sekarang ni dah ada 400 orang. Kita belum start lagi, tapi saya nak bagi sikit overview. Pagi ini, topiknya adalah emas sebagai talian hayat terbaik anda. Bermaksud apa? Bermaksud orang simpan emas ini, dia bukan setakat untung dari segi apa? Pelaburan. Ramai orang ingat beli emas ini sebagai pelaburan. Pelaburan maksud dia apa? Beli emas, harga naik, jual, dapat profit. Contoh, beli emas 100,000. Harga emas naik 25%. Jual, dapat profit RM25,000. Ya, betul. Itu adalah salah satu daripada kegunaan emas. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, emas ini boleh jadi aset, boleh jadi harta dan boleh jadi talian hayat anda. Dengan kata lain, ada ketikanya emas dibeli bukan untuk pelaburan. Emas dibeli sebagai harta, tuan-tuan. Sebagai aset, sebagai harta. Sebagai contoh, saya bagi satu contoh yang sebenar. Tuan-tuan tahu tak, emas disimpan oleh negara-negara, hampir ke semua negara di seluruh dunia, menyimpan emas sebagai harta negara, sebagai aset negara, sebagai reserve negara. Malaysia sendiri ada 36 tan emas. Kemudian dekat US 8,000 tan emas, UK beribu-ribu tan emas. Tuan-tuan, apabila sebuah negara membeli emas, mereka beli sebagai harta negara. Mereka bukan beli sebagai pelaburan. Dengan kata lain, kalau Malaysia beli ada 36 tan reserve, gold reserve, harga naik 100%, 200%, dia tidak akan dijual. Tuan-tuan, ini adalah harta negara. Jadi, bila masa harta ini akan digunakan? Tuan-tuan, apabila berlaku situasi yang terdesak, di mana negara tidak boleh meminjam duit. Contoh, ada negara yang ekonomi dia problem, dia tidak boleh meminjam duit daripada IMF, dia tidak boleh pinjam duit daripada negara-negara luar, dia tak boleh terbitkan bond because dia punya situasi tidak bagus. Jadi emas akan berperanan sebagai last lifeline, talian hayat yang terakhir untuk dapat pinjaman ataupun untuk dapat tunai. Jadi inilah benda yang kita kena belajar. Tuan-tuan, apabila tuan-tuan belajar, kemudian tuan-tuan tengok case study yang saya akan tunjukkan, jadi tuan-tuan tahu bahawa emas ini lebih daripada sekadar simpanan dan pelaburan. It's more than that. It's harta.
Okay, so memandangkan topik ini seronok, sila komen pula. Sila tagging kawan-kawan anda. Ajak mereka masuk, sila share. Okay, so sebelum saya start, saya nak ucap hai lagi sekali. Hai kepada Amran Yusof Azinuddin. Abdullah, apa khabar Azinuddin daripada Kutub Utara? Hai Zaida, apa khabar Zaida daripada Al-Ostak? Okey, tuan-tuan dah start tagging kawan-kawan dah. Saya rasa gembira. Now, selepas saya share cerita-cerita ini, saya bagi tuan-tuan ilmu, tuan-tuan dapat new knowledge, ilmu baru. Saya percaya setelah tuan-tuan belajar ilmu ini, tuan-tuan akan berubah. Tuan-tuan nampak emas ini sebagai satu benda yang lebih hebat, yang sangat hebat berbanding aset-aset lain. Alright. So, kita share saya punya slide. Alright. Okay. Alright. Now, sebelum saya bercerita tentang topik ini, saya nak berkenalan dulu dengan tuan-tuan. Hai semua, nama saya Syukur Hashim. Saya berpengalaman selama 13 tahun dalam bidang emas. Saya telah mendidik orang ramai tentang pelaburan emas yang tepat, betul, selamat sejak tahun 2008. Dan platform yang saya gunakan untuk mendidik orang tentang emas adalah Public Gold. Tuan-tuan, Public Gold adalah salah sebuah syarikat yang terbesar di Malaysia yang menjual emas dan silver atau kita panggil precious metal for investment kepada tuan-tuan. Dan saya percaya ramai antara tuan-tuan yang menyaksikan Facebook Live saya pada hari ini, sama ada tuan-tuan customer ataupun tuan-tuan adalah dealer Public Gold. So, hai untuk semua. Baik. Jadi dalam Public Gold ni orang panggil saya Sifu Emas, orang panggil saya Atuk Sapphire, orang panggil saya Maha Guru Emas. Sebab apa? Sebab dah lama saya mengajar orang tentang emas. Dan tuan-tuan, ilmu emas ini saya dapat ketika saya bekerja di Universiti Multimedia. Saya dulu staff universiti, tuan-tuan. Jadi ilmu emas ini saya belajar daripada lecturer Universiti Multimedia. Nama dia Encik Halim. That is my first cikgu. Bila saya dapat ilmu emas ni, saya rasa ilmu emas ni sangat special. Dan ikut pengalaman saya, orang yang tahu ilmu emas, dia akan beli emas. Biasanya dia akan beli, dia akan simpan emas. Dan ikut pengalaman saya, orang yang tidak simpan emas, yang tak beli emas ni cuma satu golongan sahaja, iaitu orang yang tidak ada duit. Tuan-tuan, kalau orang tak ada duit ni bukan setakat emas, apa pun dia tak boleh beli. Okay? Tetapi orang yang ada ilmu dan dia ada duit, dia biasanya dia akan beli juga emas sebagai simpanan, pelaburan, hadiah untuk isteri dia, untuk anak dia, tak kisahlah. So, orang yang ada ilmu, dia memang akan simpan emas. Jadi untuk mereka yang baru nak dapat ilmu, insya-Allah hari ini tuan-tuan akan belajar topik menarik emas sebagai talian hayat terbaik anda. So, tuan-tuan boleh ikuti saya di Facebook Live pula. Facebook saya Syukur Hashim, facebook.com Syukur. Saya update setiap hari tentang emas, tentang kadang-kadang bukan emas, tapi tuan-tuan boleh follow saya kat sana. Alright. Untuk mereka yang baru nak berjinak-jinak dengan emas, saya ada 4 buah buku tentang emas dan bisnes. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan buku ini di website pgmall.my. Okay. Ini buku fizikal lah. Saya tulis buku tentang menyingkap rahsia pelaburan emas. Ini adalah buku tentang bagaimana cara buat pelaburan emas dengan betul, tepat, selamat. Tidak boleh kena tipu. Kemudian kalau rasa tak cukup lagi ilmu dalam buku ini, tuan-tuan beli tambah buku ni. Kompilasi soalan-soalan wajib tanya tentang pelaburan emas, analisis teknikal dan analisis fundamental harga emas yang ditulis oleh sahabat saya Syufaat. Cik Syufaat trader 14 tahun. Kemudian untuk mereka yang minat baca graf, ada manusia ni dia minat suka baca graf, suka technical analysis, suka tengok support, resistance, momentum. Tuan-tuan boleh baca buku saya yang ketiga, analisis teknikal harga emas, dan buku saya yang terakhir khas untuk orang yang nak belajar bisnes emas, namanya Rahsia Usahawan Emas, Teknik dan Strategi Dibongkarkan. Okey, dapatkan buku saya di pgmall.my. So, itu saja tentang buku. Seterusnya, saya nak beritahu tuan-tuan,
sebagai orang yang dah 13 tahun dalam bidang emas ini, saya dapati pelabur emas yang paling berjaya ialah pelabur emas yang berilmu. Kita tak boleh melabur emas sembrono. Kita tak boleh melabur emas dengan mendengar-dengar cakap, dengar-dengar emas bagus, dengar-dengar emas ni macam ni, dengar-dengar emas. Oh, pelaburan yang paling mengarut sekali adalah pelaburan ikut-ikutan. Okey, sebab apa? Sebab kalau tuan-tuan ikut-ikutan, ikut orang, kalau orang tu buat salah, dia terjun ke longkang, tuan-tuan akan turut masuk longkang. Kalau orang tu melabur dalam skim pelaburan emas, skim cepat kaya, lepas tu tuan-tuan ikut-ikutan masuk juga skim cepat kaya, dia ke laut, tuan-tuan pun ke laut juga. Tuan-tuan, saya nak beritahu, banyak saya tengok pelabur-pelabur emas ikut-ikutan ni rugi berjuta ringgit. Juta ringgit, ratus ribu, puluh ribu. Pasal apa? Pasal tidak ada ilmu dan ikut-ikutan. Jadi hari ini, Facebook Live saya nak bagi tuan-tuan jadi pelabur emas berjaya dengan ilmu dan tidak mengikut orang. So, setiap pelaburan akan berisiko jika anda tiada ilmu. Tetapi setiap pelaburan akan menguntungkan anda. Tak boleh rugi sekiranya tuan-tuan full of knowledge. Okay? Kita dah 600 orang. Terima kasih kepada 600 orang yang terawal dan naik cepat. Naik cepat tadi 600. Sekarang 622 orang. Okay, bagus. Sebab bukan step pun lagi. Ini baru mukadimah. Tetapi untuk orang yang baru join, jangan risau. Tuan-tuan boleh ulang tayang saya punya Facebook Live ini. Habis nanti, tuan-tuan boleh tengok balik daripada awal sampai habis. Alright? Cuma bezanya adalah, ketika Facebook Live ni, saya boleh sebut nama anda. So, saya boleh sebut nama ni, siapa yang tengok Facebook Live sekarang ni. Contoh, Rashidan. Apa khabar Rashidan? Apa khabar Kak Yang? Kak Yang Nur Asia. Daripada Kutub Utara. Hai Kak Yang. Kak Yang ni memang peminat emas tegar ni. Selalu duduk seat depan. Ui, siapa lagi? Siapa lagi? Nampak Ustazah Ju. Apa khabar Ustazah Ju? Daripada Kedah. Kutub Utara lagi. Umi Jah, apa khabar? Umi Jah daripada Ipoh. Umi Jah pun masuk sekali. Happy birthday untuk Umi Jah. Selamat ulang tahun kelahiran dan tahniah kerana dapat pendant, Suria pendant yang cantik mahal. Tahun depan minta lagi Umi Jah. Bayangkan nanti tiap tahun minta hadiah pendant dekat Zul lah, Zulkifli. Kaya Umi Jah. Tiap tahun dapat gold. Itulah kelebihan orang perempuan. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, saya nak bagi tips. Birthday, mintalah suami hadiah emas. Nombor satu, kalau suami bagi puan-puan hadiah emas, biasanya hadiah tu dah memang permanent milik puan-puan dah. Dia tak boleh ambil balik dah. Itu you punya. Yang kedua, emas itu adalah harta yang boleh pakai di badan. Emas ni sebenarnya harta. Kemudian nilai dia makin meningkat. Dia tak boleh rosak, dia tak boleh reput. Kalau bagi handbag, mahal macam mana pun boleh rosak tau. Pakai tiap hari rosak. Emas tak boleh. Okay? Dengan syarat beli emas yang tebal-tebal tu. Jadi sekiranya poket suami anda tebal dan dalam, mintalah dia emas kepada dia. Okay? Baik, kenapa topik ini penting? Jawapannya adalah, topik ini, emas sebagai talian hayat terbaik anda, ia boleh membantu anda pada masa hadapan. Dalam situasi yang tertentu. Tengok kejap lagi saya cerita. Baik, now kita dah masuk. First kali, apakah kelebihan emas yang perlu anda tahu? Yang pertama, emas bernilai untuk selama-lamanya. Forever and ever, emas ada nilai. Tuan-tuan, nilai emas terpelihara. Nilai emas tinggi forever. Tidak pernah terjadi dalam sejarah hidup manusia di mana emas nilainya jatuh jadi kosong. No, tidak pernah. Okey, apa buktinya? Buktinya emas disebut dalam Quran. Okey, dalam banyak tempat lebih daripada 10 ayat. Saya nak petik satu ayat
Surah Al-Hajj ayat 23, sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga yang mengalir padanya beberapa sungai. Mereka dihiaskan di situ dengan gelang-gelang emas dan mutiara dan pakaian mereka daripada sutera. Maksud dia, emas ini dia bernilai di dunia dan ia akan bernilai di akhirat. Maksud dia, di dunia is got value, akhirat ada value. So sebab itulah saya cakap kepada anda, emas ini bernilai untuk selama-lamanya. Manusia moden macam mana sekalipun, 100 tahun, 1000 tahun lagi, kita moden macam mana sekalipun, emas tetap bernilai. Jadi dengan kata lain, siapa yang menyimpan emas, dia tidak perlu risau emas dia akan hilang nilai, tak ada nilai, manusia tak suka emas. Dia tidak akan berlaku. Okey? Itu yang pertama. Sebelum tu saya nak baca komen dulu. Afidah Ahmad Jatin. Suami saya hadiahkan gelang tangan dari PG Jewel untuk upgrade priority dealer. Alhamdulillah. Saya dah dapat kasih sayang. Happy member. Afidah Ahmad Jatin. Jadi suaminya mendapat priority dealer, isterinya dapat barang kemas PG Jewel. Ambil kau. Dua-dua untung. Seorang jadi dealer boleh buat bisnes, seorang lagi dapat jewellery dan dapat kasih sayang. Okey, saya suka. Nur Fazilah Leman, duit raya. Baru ini kami semua convert kepada emas. Oh, tahniah. PKP pun dapat duit raya. Yes. Alright. So, cerita yang saya nampak naik dalam komen. Seterusnya, emas bernilai untuk selama-lamanya, dan yang kedua, emas tidak boleh dimusnahkan. Tuan-tuan, virtually indestructible. Tak boleh musnah. Emas, jika tuan-tuan bakar, rumah tuan-tuan terbakar, tengok dalam gambar, emas tidak terbakar. Kalau emas tersebut terbakar sekalipun, dia tidak akan lebur, dia ada nilai. Nilainya terpelihara. Dan sekiranya api terlalu marak melebihi 1064 darjah Celsius, which is terlampau panas, emas akan melebur. Melebur. Tetapi emas yang lebur, dia tidak hilang nilai. Melebur. Nanti lepas api dah habis api tu, dia akan, kita boleh ambil balik physical gold tersebut. So, nilai emas tidak boleh dimusnahkan. Banyak berlaku kes, tuan-tuan tengok kes kebakaran, masuk dalam surat khabar. Banyak barang-barang musnah, peralatan elektrik musnah, kereta musnah, rumah musnah, perabot musnah, tetapi emas tidak boleh musnah. Tuan-tuan pergi carilah bawah api, bawah abu, nampak emas cantik lagi. Tuan-tuan selamat. Asbab apa? Asbab emas itu tidak boleh dimusnahkan. Tetapi cuba baca kerata akbar di bawah. Ini cerita sebenar. Seorang peniaga pasar malam yang simpan duit dalam tin. 32 tahun dia simpan duit dalam tin. Dia tak simpan dekat bank, tak tahulah, mungkin dia tak percaya kat bank. Atau dia tak suka kat bank, saya tak tahu. Tetapi apabila berlaku kebakaran, RM250 menjadi abu. Abu ni maksud dia jadi kosong. Ini bukan kes duit kena makan anai-anai boleh bawa pergi bank negara jadi boleh tukar nilai no. Tuan-tuan, kalau duit ni bank negara punya rule, kalau rosak koyak separuh apa semua boleh tukar. Tapi ini adalah kes RM250,000 menjadi kosong. Okey. Duit kertas pula walaupun kalau terpotong, kita boleh tukar ikut nilai dia. Bank negara ada buat satu guideline. Tetapi kalau tuan-tuan conteng muka agung, bubuh misai kat agung ke, bubuh apa kat agung, duit ringgit akan jadi kosong. Tuan-tuan, conteng muka agung, duit yang cantik, nilai dia kosong. So, don't play dengan duit kertas, tuan-tuan. Emas, tuan-tuan contenglah macam mana sekalipun. Try lah conteng emas. Ada nilai tak? Rupanya ada nilai. So, conteng emas tidak masalah. Emas jatuh, dented, kemek. Emas jatuh, calar. Tuan-tuan jangan risau, nilai dia tetap ada lah. Kalau tak percaya,
cuba bagi emas tuan-tuan Cala, Goreh Bengkok jual kat saya. Saya akan beli. Okay. So, yang seterusnya, yang ketiga, emas adalah aset paling cair dalam dunia. Tuan-tuan, dekat Malaysia ni nombor satu paling cair apa? Duit kertas lah, duit kertas. Ringgit. Setelah duit kertas, apakah aset yang paling cair after paper money? Jawapannya adalah gold, emas. Tuan-tuan boleh tukar emas menjadi cash dalam tempoh 20 minit sahaja kalau pergi Aranu. Kalau pergi kedai emas terus boleh jual on the spot. Boleh dapat duit. Bukan setakat di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Jadi jika tuan-tuan nak pakai duit, tuan-tuan ada emas, tuan-tuan boleh jual ikut harga semasa ataupun tuan-tuan boleh gadai juga. Gadai ikut harga semasa. Dan yang paling best sekali, ada orang yang tak pernah gadai emas. Okay, saya pernah jumpa orang yang ada beli emas tapi tak pernah gadai, tak pernah ada pengalaman. Dia tanya saya, soalan ni agak kelakar lah juga. Cik Syukur, sekiranya saya gadai emas, adakah emas saya akan diambil oleh Aranu? Saya cakap, iyalah. Pergi gadai emas, dia orang ambil you punya emas, dia orang bagilah you duit. Kalau dia bagi you duit, emas pun dia bagi balik, habis tu kau lari. Rugilah Aranu. Jadi, ada orang yang tak pernah gadai emas. Tetapi, saya nak tuan-tuan komen. Sekiranya tuan-tuan pernah menggadaikan emas, sila berikan komen berapa cepat tuan-tuan pernah gadai emas, berapa cepat tuan-tuan pernah dapat duit. Saya pernah record timing bila saya gadai emas, saya record jam tu. Lepas tu saya tengok 20 minit dapat duit dekat Aranu Pejabat Pos. So 20 minit saya kata, wih cepat juga 20 minit dapat apa ni cash. Dan saya nak cerita satu rahsia. Ramai orang tidak tahu rahsia ini. Orang cuma tahu kata beli emas boleh gadai. Yes, boleh gadai. Tetapi orang dia tak berapa sedar benda ni. Emas, bila kita gadai, dia akan dinilaikan ikut harga semasa. Bukan ikut harga yang kita beli dulu. Contoh sebenar. Sewaktu saya kahwin dengan Cik Jun dulu, Cik Jun minta hadiah rantai tangan 10 gram. Rantai tangan. So saya pun belilah hadiah tahun 2002. Waktu tu 1 gram emas harga dia RM46. Campur upah tukang 46 campur RM4. So RM50 segram emas 916. Jadi nilai gadaian emas tersebut sekarang ini RM240 minimum ataupun biasanya Aranu ambil rate tinggi lagi. Aranu bukan ambil nilai RM50 harga waktu tahun saya beli. Dan dia takkan tanya, Cik Syukur, ni beli tahun bila? Tahun 2001? So kami nilaikan RM50. No, tak boleh. Tak, it doesn't happen like that. Aranu nilai ikut harga sekarang. Bayangkan beli tahun 2001 harga RM50, gadai sekarang. Gadai ni pinjam dah, bukan jual. Dapat nilai 240. So untung. Jadi dengan kata lain, puan-puan sekalian, kalau puan-puan hobi mengumpul emas, simpan emas, nanti dalam jangka masa yang panjang, mungkin setahun 2 tahun lagi, beli harga 100, gadai harga 300. Untung tak beli emas? Simpan. Kalau tak gadai, pakai je lah di badan, di tangan sebagai harta. Harta kekayaan yang boleh dipakai di badan. Macam lelaki ni, kami ni tengok sajalah, tak bolehlah pakai. Masuk syurga barulah boleh Allah Ta'ala bagi gelang. Orang lelaki di dunia ni tak payah mimpi lah, di dunia bagi isteri je lah pakai gelang. Alright. So orang lelaki jangan risau, walaupun kita tidak boleh pakai barang kemas, tetapi kita boleh beli jongkong sekilo, okay? So belilah jongkong sekilo, simpan. Alright. Now nak tengok komen. Ada orang tanya, kalau gadai beli emas baru dengan duit tersebut, untung ke? Ini soalan favourite. Saya nak bagi tahu yang tanya ni, kalau gadai beli emas baru dengan duit tu untung ke? Jawapannya, belum tentu untung. Sebab gadai ni bermaksud kita pinjam duit. Bila kita pinjam duit, kita kena bayar upah simpan. Kalau bank, kita panggil interest. Aranu kita panggil upah simpan.
Jadi upah simpan ni dalam 1%, 1% sebulan. Jadi dengan kata lain, kalau kita dapat duit tu kita beli gold, gold tak semestinya setiap bulan naik 1%. Dia boleh naik, dia boleh turun. Jadi dengan kata lain, berisiko untuk kita gadai dapat duit dan beli emas is a risk taker. Risk taker ni maksud dia boleh untung boleh rugi. Jadi kalau tuan-tuan jenis orang yang nak confirm untung, jangan buat benda ni sebab ada kemungkinan rugi. Tapi kalau tuan-tuan ni jenis risk taker, kalau naik untung, kalau jatuh rugi tak kisah, bolehlah try buat. Okay, walaupun saya tak galakkan. Seriously saya cakap tak galakkan lah. Okay, buat pinjaman ranu dan beli emas baru saya tak galakkan. Okay. Next. Saya nak share dengan tuan-tuan 3 kisah benar emas sebagai penyelamat. Menarik ya cerita ni. So, dengan kata lain, sesiapa yang ada emas, dia boleh menjadi penyelamat anda, dia boleh menjadi talian hayat terbaik untuk anda. Kisah yang pertama, tahun 1970-an, di mana berlaku perang di Vietnam War. So, bila berlaku perang di Vietnam tahun 1970-an, maka ramailah orang-orang Vietnam yang masuk ke dalam bot dan berlayar ke seluruh dunia untuk menyelamatkan diri. Ada yang sampai ke Malaysia, ada yang sampai ke Singapura, ada yang sampai pergi US pun ada. Tuan-tuan, ketika perang Vietnam ini, mereka bawa lari emas. Apa saja duit saving yang mereka ada di Vietnam tu, mereka tukar jadi emas dan mereka bawa lari emas. Namanya Kim Tan. Antara kisah yang sangat popular dan emas yang menjadi legend. This gold, Kim Tan ini, dia macam gold leaf, dia nipis saja. Ini adalah antara emas yang menjadi history. So, emas yang ada sejarah. So, perang Vietnam menyebabkan pelarian Vietnam lari, bawa emas, mereka jahit dalam baju, mereka lari. Dan emas ini digunakan untuk memulakan kehidupan di tempat baru. Sebab apa? Kemana saja mereka pergi, emas ini boleh ditukar menjadi duit, emas ini boleh jadi a very good medium of exchange, tukar barang, tukar duit dengan negara yang mereka pergi, dan mereka menggunakan duit tersebut untuk memulakan kehidupan baru. Tuan-tuan, this is a true story. Sewaktu saya bagi ceramah di Terengganu, ada orang Terengganu yang berumur 40-50 tahun. Mereka cakap, ya Cik Syukur, kami ingat cerita ni. Di Terengganu, kerajaan Terengganu ada kerajaan Malaysia ada allocate satu pulau di Terengganu untuk pelarian Vietnam duduk kat situ. Dia tak pergi naik ke atas. So memang this is a real story. Satu, kisah pertama, 1970-an. Kisah kedua, ini lagi best. Krisis mata wang negara India tahun 90-an. Tuan-tuan, tahun 90-an India ada krisis currency exchange. Di mana reserve duit, reserve negara India, reserve-nya menurun dengan sangat mendadak sehingga kan duit negara dia dah tak ada. Kemudian due to mismanagement, due to overvalue of the currency, due to import lebih banyak daripada ekspor, dia menyebabkan India punya reserve negara dia kurang. Jadi apa yang mereka buat? Mula-mulanya mereka pinjam duit. Negara kita boleh pinjam duit, kita boleh menerbitkan bond, kita boleh pinjam dekat central bank negara lain, kita boleh pinjam dekat IMF, International Monetary Fund. Tetapi mereka pun tengok juga negara punya portfolio. Okay. Ada ketikanya bila kewangan negara terlampau teruk, IMF pun surrender, bank negara lain pun surrender, nak pinjam dekat pasaran modal pun orang tak nak bagi. Ini yang berlaku kepada India tahun 90-an. Okay. Jadi apa yang berlaku? Bank negara India telah mencagarkan 47
jawatan emas kepada Bank of England, hantar pergi England. Ni, Bank of India, bawa physical gold, naik van, pergi airport, masuk ke terbang, hantar pergi England. Lepas tu, Bank of England bagi pinjaman duit. Jadi dengan kata lain, emas tersebut menjadi collateral untuk pinjaman. Bayangkan sebuah negara orang tak nak bagi pinjam, terpaksa menggunakan emas sebagai cagaran untuk menyelamatkan negara. So, emas ni benda yang besar tuan-tuan. Ni penyelamat negara. It's not only penyelamat individu. So, tuan-tuan tengok betapa pentingnya emas sebagai aset individu dan sebagai aset negara. Bukan sebagai pelaburan saja tau. So, it's not about investment. It's about wealth. Harta. Jadi tuan-tuan boleh baca cerita ni dekat internet. It's all over the internet. Krisis batu wang India tahun 90-an. Okay. Di mana cerita ni memang is one of the cerita yang wow lah. Sebab dia cerita macam mana negara mismanage, duit tak ada, meeting tu, pinjam sana, pinjam sini. Last sekali tak ada idea dah. Kita hantar gold sebagai collateral. Kita pinjam. Okay, sekarang ni India dah tebus balik lah dia punya gold ni . So, best tak? Saya nak tengok komen tuan-tuan lepas dengar cerita ni. Okay, Sharifah Azman. Cik Syukur, kenapa emas naik hari ni? Emas naik hari ni disebabkan oleh ucapan daripada Federal Reserve Chairman Powell, Jeremy Powell. So dia ada bagi tahu kata dia ada cerita tentang uncertainties. Dalam ucapan Presiden Fed Chairman, dia banyak menggunakan perkataan uncertainties. Contohnya inflasi di luar kawalan, inflasi out of control, tetapi job employment is still not maximized yet. So dengan kata lain, this is uncertainty. Sepatutnya kalau labor market is good, inflation out of control, then mereka akan kontrol inflasi. Okay. Sekarang inflasi out of control, tetapi job market tidak maximize, jadi dia ada mismatch kat sini. So it's create uncertainties. They don't orang kata apa, mereka tak buat action plan untuk mengawal inflasi. So it create uncertainties. Uncertainties will make gold go up. Okay, nak beritahu tuan-tuan, berlaku situasi tidak menentu, orang tak tahu apa nak buat, paling senang sekali gold akan go up. Tapi kalau uncertainties, kalau certainties, maksudnya dia orang cakap, okay, kita dah certain inflasi banyak, kita akan buat langkah-langkah ini untuk mengawal inflasi. Kalau ada action plan macam tu, gold akan jatuh. Okay, so certainties make gold go down, uncertainties will make gold go up. Okay, so dah tanya waktu Facebook Live, saya jawab lah. Alright, apa lagi? So, orang cakap best, emas sebagai penyelamat diri dan negara, yes. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah COVID-19 tahun 2020, 2021, 2 tahun dah. Tuan-tuan, bila berlaku COVID-19 punya insiden, ramai orang jatuh susah. Peniaga jatuh susah, bisnes kena tutup. Ada orang yang tidak ada pendapatan. Jadi peniaga-peniaga yang overhead tinggi, kena bayar sewa, kena bayar pekerja, tetapi income tak masuk, takkan nak buat bank loan. Bank nak lagi lah. You job tak ada, income tak ada, nak apply loan dekat bank pun tak nak bagi. Berisiko. Jadi apa nak kena buat? Jual emas, gadai emas lah. Ni baru-baru ni, yesterday masuk cerita, habis barang kemas isteri digadai. Masuk dalam berita per TV. So itu satu. Kemudian
Ini kisah Adibah. Adibah Noh seorang artis terpaksa jual rumah, terpaksa gadai barang kemas. Why? Kesempitan wang. So nasib baiklah ada barang kemas. Jadi ketika ada duit, belilah aset, beli rumah, beli barang kemas. Janganlah beli benda-benda yang nilai dia makin turun, beli barang beli makeup, beli beg beli barang-barang mewah. Itu kalau berlaku kesusahan, dia tidak boleh membantu. Barang kemas boleh membantu. Ini kisah Adibah Noh. Kesimpulan, emas boleh membantu orang yang memilikinya. Jadi saya nak cerita, jika tuan-tuan memiliki emas, emas boleh membantu tuan-tuan sebagai tuan-tuan punya talian hayat. Negara ada emas sebagai aset harta negara, reserve, berlaku krisis boleh bawa keluar sama ada jual ataupun boleh jadi collateral pinjaman. COVID-19, orang yang ada emas, barang kemas at least boleh survive. Bank loan tak boleh, aset-aset lain tak boleh gadai. Gold, emas boleh membantu anda. Jadi saya berikan 3 kes. Tahun 1970-an Perang Vietnam, tahun 1990-an krisis Bank of India, krisis Bank of India pula, krisis financial crisis di India, dan yang ketiganya adalah COVID-19 2020-2021. So, lama dulu, tidak lama dahulu dan sekarang. Jadi tuan-tuan, sudah dapat belajar sesuatu? Kalau dapat sila komen. Okey, Cik Syukur, saya belajar sesuatu pada hari ini. Alright. Jadi saya nak tengok ramai orang yang dah komen. So, ramai yang dah komen. Saya nak baca. Emas sebagai penyelamat. Yes. Nur Fatin Izzati Abdullah Sani, emas harta ketika senang menjadi duit ketika susah. Betul. Siapa lagi komen? Aizunuddin, setuju. Emas ni macam takaful kepada duit. Okey. Insurans adalah protection, insurans hayat lah, protection. Gold pun wealth protection. So both are protection. Emas ini kita panggil sebagai insurans kekayaan. Okay. Zamira, setuju Tuan Syukur. Muhammad Asfarizan, terima kasih Tuan. So kira bolehlah tu. Okay. Ketika ada duit beli aset, bukan barang turun harga. Norain Zul Rahim, ya betul. Okay, Nur Amirah Hairul Nizan. Ada soalan ni best. Okay, saya baca komen dia. Nur Amirah tanya, macam mana nak hilangkan rasa sayang nak jual emas? Emas beli dah lama. Patut jual dari pajak untuk dapatkan cash, tetapi sanggup pajak sebab sayang emas. Betul ke? Ya, of course, betul. Emas ni, cara kita nak gunakan emas adalah, sekiranya kita nak beli aset. Contoh, kita nak beli rumah, kita nak beli tanah. Jadi waktu tu kita boleh jual emas, aset, sebab kita nak acquire another asset. So dengan kata lain, sell gold to acquire a new asset, boleh. Okay. Kalau sayang sangat, contohnya nak beli aset yang harga mahal tapi sayang sangat nak jual gold, ini kena buat calculation. Sebab kalau kita gadai emas dengan nilai yang terlampau tinggi, upah simpan tu tinggi. Jadi kalau upah simpan tu kita mampu untuk tanggung, kita ada duit untuk cover upah simpan, maka of course lebih baik untuk gadai. Tetapi kalau kita gadai dan kita rasa upah simpan tu besar, jadi tidak sesuai, dia akan menyebabkan kita jatuh susah. Jadi terus jual, acquire asset. Okay? Ataupun macam inilah. Kalau nak guna untuk belanja hangus, kena jual. Okay? Kalau kita setakat nak bayar road tax kereta, kita boleh gadai emas, dapat duit bayar road tax. Sebab road tax tu tak mahal. Ataupun bayar insurans kereta. So, duit gaji bulan-bulan,
kita boleh kumpul, kita guna untuk tebus balik. Yang itu boleh. Dengan kata lain, menggadai ataupun menjual emas ni, kita kena buat calculation. Okay? Dia tak boleh ikut emosi. Dia kena calculate. Okay? Itu jawapan saya. Okay, sekarang kita sambung balik kita punya talk. Okay. Saya doakan anda menyimpan emas untuk kesejahteraan hidup. Tuan-tuan, saya nak bagi satu contoh. Orang cakap, oh simpan emas, kalau banyak emas kena zakat. Jadi tak nak simpan emas sebab kena bayar zakat. Contohlah, negative view. Jadi dengan kata lain, because of that one, tak nak simpan emas. Jadi saya nak beritahu, tuan-tuan, apa saja aset yang kita simpan, wang dalam bank kena zakat. Bila cecah certain amount kena zakat. Saham kena zakat. Buat bisnes kena zakat. Duit KWSP nanti bila keluarkan kena zakat. Jadi dengan kata lain, zakat ni bukan untuk emas saja. Tapi yang saya heran, bila orang pegang emas, baru dia teringat zakat. Kalau benda-benda lain tu dia tak berapa teringat. Jadi emas ni satu kelebihan dia adalah dia menyebabkan orang ingat tentang zakat. Okey. Yang kedua, silap, belah habis lagi. So dengan kata lain, apa saja aset yang kita simpan, memang dia ada undang-undang zakat. So memang kena bayar. Jadi dengan kata lain, orang yang kaya dia memang kena berzakat. So simpan sajalah emas. Zakat kena keluarkan. Melainkan kita orang miskin. Yang kedua, saya nak bagi contoh yang sama dalam konteks insurans. Tuan-tuan, bila tuan-tuan bayar insurans, kita bayar insurans, kita berharap agar kita tak perlu gunakan insurans tersebut. Okay, contoh, mana ada orang bayar insurans dengan harapan, ya Allah, aku mintalah aku accident nanti kemalangan, boleh claim insurans. No. Orang tak fikir macam tu. Orang fikir saya bayar insurans sebagai protection. Saya berdoa agar saya selamat. Janganlah saya guna-guna. Tapi in case berlaku malapetaka, maka insurans tu boleh cover saya. Jadi dengan kata lain, tuan-tuan bayar insurans tiap tahun, premium tiap bulan. Sebenarnya itu bukanlah satu kerugian tau. Itu adalah satu pembayaran untuk protect yourself, your income. So samalah juga dengan gold. Kita acquire gold tu untuk kita punya insurance. So 2.5% zakat kena bayar. Janji ada insurans kekayaan. So I hope you have that mindset. Okay? Boleh faham? Kalau faham sila komen. Okay, saya dah faham. Alright. Sebelum saya bercerita tentang lucky draw, saya buat sedikit summary. Hari ini kita belajar topik apa? Topik emas sebagai talian hayat terbaik anda. Saya dah ceritakan 3 kelebihan emas. Dan yang kedua, saya telah ceritakan 3 insiden di mana emas boleh menjadi penyelamat ketika situasi ekstrim. Perang, ketika negara ada krisis, dan juga ketika COVID-19. 3 cerita. Dan saya buat offer Facebook Live bulan 7. Siapa baru beli emas, siapa nak jadi dealer, siapa nak buat EPP 10, dah ada offer. Jadi apa tunggu lagi tuan-tuan? Sila ambil offer dengan senyuman. Okay. Sudah bersedia untuk lucky draw? Lucky draw ni untuk orang yang ambil offer saya ketika bulan lepas. So ini tuan-tuan dapat ilmu, tuan-tuan dapat offer dan tuan-tuan dapat lucky draw 3 in 1. So pesanan saya adalah untuk dealer PG, sila war-warkan, sebarkan, dapatkan seberapa ramai orang yang customer untuk join Facebook Live offer ini. Dan untuk tuan-tuan yang baru belajar emas, tuan-tuan, saya ulang balik, tuan-tuan boleh baca buku saya, Menyingkap Rahsia Pelaburan Emas.
tuan-tuan boleh dapatkan buku saya, kompilasi soalan-soalan wajib tanya tentang pelaburan emas, analisis teknikal harga emas dan rahsia usahawan emas. Di mana? Di www.pgmall.my. So itu saja Facebook Live kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang. Bye-bye.